yang berbentuk 4PL lah. Sebab mereka ni 4PL ni company logistik yang besar lah, meliputi perancangan. Mereka membuat perancangan logistik. Salah satu perancangan adalah pemilihan lokasi lah. Okay. Contohnya ada satu syarikat, okay, manufacturing company ke contohnya, dia datang ke Malaysia nak melabur di Malaysia. Jadi dia melantik sebuah syarikat logistik untuk membuat pemilihan lokasi yang sesuai. Jadi tugas syarikat logistik itulah, okay, dari segi lokasi yang macam mana yang diperlukan, okay, supaya dari segi logistik proses penghantaran barangan tu okay, cepat. Logistik ni dia nak cepat je sampai. Okay. Jadi kita dah bincang minggu lepas ada empat kriteria dalam pemilihan lokasi logistik ni. Biasanya yang diberi perhatian bila membuat pemilihan lokasi. Yang pertama apa dia? Yang pertama minggu lepas. Ingat lagi, yang pertama apa dia? Customer requirement. Okay. So lokasi itu mestilah, okay, satu lokasi yang senang ataupun mudah ataupun cepat untuk memenuhi keperluan pelanggan. Maksudnya cepat sampai. Lokasi yang strategik. Bukannya buka logistik center di kawasan pedalaman. Jadi susah untuk memenuhi keperluan pelanggan. Mesti kena cari lokasi yang strategik. Yang kedua apa? Dari segi apa dia? Yang kedua? Price. Cost kan? Price. Maksudnya kena tengok. Ini paling penting sekali lah. Di antara empat kriteria tu, price ataupun logistik cost ataupun cost logistik sangat penting lah. Okay. Sebab biasalah mana-mana bisnes pun kita kena fikir cost, betul? Kalau awak ada buat bisnes ke online bisnes pun, yang pertama sekali yang perlu diambil kira adalah cost. Okay. Sebab cost ni melibatkan duit, kan, melibatkan modal. Okay. Kalau boleh sesebuah operasi perniagaan tu dilakukan dengan kos yang minimum, kan? Kita nak kos minimum supaya untung tinggi. Sama juga dalam logistik, kena fikir lokasi yang boleh mengurangkan kos. Okay? Dalam logistik sistem ni kita dah bincang minggu lepas, antara aktiviti ataupun logistik ataupun aktiviti logistik yang menyumbangkan kos yang paling besar, apa dia? Sistem pengangkutan. Okey. Sistem pengangkutan meliputi kalau ikut kajian 40% 40% daripada kos logistik adalah datang daripada sistem pengangkutan. Okay. Sistem pengangkutan pula ada 5 jenis. Yang tu yang kita akan bincang hari ni tu. Ada 5 mode, ada 5 mode of transportation. Ada 5 jenis mode ataupun jenis sistem pengangkutan. Contohnya ada sistem pengangkutan darat, nanti kita akan bincang selepas ni. Okay. Ini kos yang paling tinggi. Selain pada kos yang lain lah, tentang warehouse, packaging, inventory, okay, customer service. Yang paling besar adalah transport. Kos logistik yang paling besar disumbangkan oleh datang daripada sistem operasi pengangkutan. Okay. So kena cari tempat yang senang, dari segi transportation senang dan menjimatkan. Itu kriteria tu penting. Contoh kalau di Malaysia lah, kita ambil di Semenanjung, okay, antara pantai barat, pantai timur, Kelantan dengan Selangor. Kalau dari segi lokasi logistik, mana yang lebih bagus? Kan dari segi customer requirement, convenience, semua tu. Mesti di pantai barat lah. Sebab ada pelabuhan, ada sistem jalan raya yang bagus contohnya. Okey. Boleh. Yang ketiga apa? Kriteria yang perlu diambil kira yang ketiga. Convenience, kan? Okey, convenience untuk customer. Senang bagi customer lah. Dan yang keempat adalah relate dengan 7R. 7R.
untuk fulfill 7 up dari segi right product, right cost. Ini antara ciri-ciri ataupun kriteria penting, okey, dalam menentukan lokasi kemudahan logistik. Sama ada untuk membuat kilang ke, membuat pusat pengeluaran ke, ataupun membuat warehouse ke, untuk membina hub ke contohnya. Dan kita dah bincang minggu lepas. So ciri-ciri kriteria ni perlu diambil kira. Yang ni kalau sebuah logistik company, so dia akan ambil kira ni supaya customer happy lah, customer puas hati dengan perkhidmatan yang disediakan untuk pilih satu-satu lokasi. Boleh? Boleh faham? Boleh kaitkan? Contohnya kalau saya bagi satu case kan, ABC Logistics Service Provider Company kan, dia dapat ada satu customer contohnya, contoh company Samsung lah kita ambil yang biasa awak dah kenal dah kan. Samsung nak buka nak invest di Malaysia kan. So bagaimana sebuah LSP tu, Logistics Service Provider, penyedia perkhidmatan logistik, untuk membuat pemilihan lokasi yang bagus. Okay? Kena ambil kira 4 ciri-ciri ataupun kriteria ni lah. Okay? Boleh? Boleh faham Ada soalan? Itu ulangan, rakaman yang topik yang kita dah bincang minggu lepas. Boleh kaitkan macam tu. Boleh kaitkan dengan company kan, buat freight forwarding, lepas tu dia juga menyediakan perkhidmatan untuk mencari atau memilih lokasi-lokasi yang sesuai lah untuk membuat ataupun membina satu pusat pengeluaran ke, pusat logistik ke. Ini antara kriteria ciri-ciri yang perlu diambil kira lah. Dan kalau konsep, dia menggunakan konsep kita panggil apa, minggu lepas kita bincang COG tu, apa dia? Center of Gravity. Ini konsep lah. Maksudnya titik gravity tu, yang paling dekat dengan titik gravity tu, maksudnya dari segi 4 kriteria tadi lagi bagus lah kalau lebih dekat dengan titik gravity tu. Boleh? Ini konsep. Konsep. Boleh? Ada soalan? Sebelum kita bincang topik untuk minggu ni. Minggu ni kita akan bincang tentang transport. Transportation. So kita akan masuk dari segi sistem pengangkutan. Yang mana sistem pengangkutan adalah salah satu aktiviti yang menyumbangkan kos yang tinggi kepada operasi sebuah logistik company kalau tidak diuruskan dengan baik. Dengan baik tu maksudnya dengan efektif dan efisien. So bagaimana nak memastikan sebuah sistem pengangkutan tu efektif, efisien, so nanti kita akan bincangkan selepas ni. Boleh? Jadi awak kena boleh cut lah. Boleh Ada soalan nak tanya? Tak ada tuan. Chong, kita sambil-sambil tu saya tengok agak yang ruangan chat tu kan. Kalau ada saya akan jawab terus lah. Kan? So Chong Ying Ru ada tanya ni, saya nak tanya, the warehouse collect the product that customer need and send to the hub and send it to customer. Betul tak? Betul lah. Itu cycle dia lah. Okay. Maksudnya daripada customer kan, hantar ke warehouse, dan daripada ataupun hantar ke hub, dan daripada hub atau warehouse distribute deliver to customer. Boleh? Okay, so ada satu soalan Okay, kalau tak ada soalan dan kita terus kepada tajuk untuk minggu ni lah. Okay, saya buka slide sekejap. Sambil-sambil ada soalan boleh tanya. Saya nak tanya, Yes. itu warehouse sama masuk hub? Hub. Sama masuk dengan warehouse? Hub warehouse ni dia untuk pusat biasanya kita pusat penyimpanan lah. Untuk storage barang-barang biasa kita simpan dalam warehouse.
Hub ni pusat pengumpulan. Semua contohnya ada 5 destinasi lah. Contohnya ada hub, contoh saya bagi company Samsung lah, Samsung. So hub Samsung di Shah Alam. Pusat pengumpulan di Shah Alam. Tapi ada 5 kilang Samsung di Asia Tenggara contohnya. Di Vietnam, di Thailand, di Indonesia, di Myanmar contohnya, kan, di Laos. Jadi semua kilang-kilang di Asia Tenggara ni dihantar ke hub pusat pengumpulan. Dan daripada hub di Shah Alam ni dia akan distribute dan diedarkan ke seluruh dunia lah, ke seluruh. Kalau dealer dia ada di Europe, dia hantar ke Europe. Kalau dealer ada di Middle East, kan, Timur Tengah, dia akan hantar ke Middle East. Ada di US, dia akan distribute. Maksudnya pusat pengumpulan, lepas tu daripada hub ni dia akan hantar. Warehouse ni untuk pusat penyimpanan. Okay. Tapi ada juga yang perkhidmatan daripada warehouse pun terus hantar ke customer kalau tidak melalui hub lah. Itu beza antara hub dan warehouse. Okay. Kalau hub ni dia macam centralized lah. Okay. Centralized. Maksudnya ada 5 kilang di Asia Tenggara, kan. Bila setiap kilang ni, kilang 1, kilang 2, kilang 3, kilang 4, kilang 5, kilang 6 ni produce produk, dan semua produk tu sebelum hantar kepada customer, dia hantar kepada hub dulu. Hub di Shah Alam contohnya, hub. Pusat pengumpulan. Dan daripada pusat pengumpulan ni, dia akan hantar ke customer di seluruh dunia. Di mana-mana, di Jepun, di Korea, di Australia contohnya. Okay. So lebih sistematik lah. Dan dari segi inventory management lebih bagus, dari segi cost transportation lebih jimat, lebih teratur. Okay. Customer service lebih bagus. Okay. Maksudnya hub ni center, dia akan communicate dengan customer. Factory, kilang-kilang akan hantar ke hub contohnya. Okay. Itu beza. Boleh? Beza Boleh. hub dan warehouse. Tapi ada juga setengah-setengah syarikat melalui warehouse tu terus hantar kepada customer. Okay. Biasanya company besar dia akan menggunakan hub untuk centralize dia punya product delivery lah. Okay. Thank you, sir. Okay, welcome. John Ying Ru tanya, mengapa Gardenia dipanggil sebagai single plant? Kan dia ada banyak cawangan. Kan? So dia ada, biasanya company ni contoh Gardenia. Gardenia satu kilang dia di mana yang paling besar? Shah Alam lah. Kan? Shah Alam. Shah Alam. Daripada Shah Alam tu, company yang lain-lain ni, itu dia punya kita panggil apa kalau roti ni, dealer ke dia panggil? Distributor ke? Distributor. Distributor kan, ataupun dealer ataupun direct retailer lah. Retailer kan, retailer. Dia produce roti tapi dia hantar ke retailer. Retailer tu bukan dia punya Gardenia punya company. Itu dia panggil single plant tu. Maksudnya Gardenia dihantar kepada retailer. Kan, peruncit. Peruncit ni dia jual kepada kedai-kedai runcit lah. Ataupun pemborong contohnya. Kan? Ataupun daripada kilang Gardenia terus hantar ke kedai-kedai runcit contohnya. Itu bukan Gardenia punya cawangan yang saya faham lah. Itu peruncit dah. Peruncit maksudnya bukan company Gardenia dah. Okay. Contohnya awak ada kedai runcit. Kan, awak buka kedai runcit, awak ambil roti dengan Gardenia. Awak buka pasar mini dengan Gardenia. Awak kan company kedai awak tu ada sebagai peruncit lah. Bukan di bawah syarikat Gardenia. Gardenia ada satu je syarikat di Shah Alam. Boleh? Kan? Kecuali Gardenia di Shah Alam besar. Lepas tu di Negeri Sembilan ada satu lagi Gardenia ke contohnya. Kan? Okay. Boleh ni, Yin Ru. Okay. So, konsep macam ni kena faham lah. Kena faham. Okay, kena faham. Dia dalam bisnes ni dia ada
manufacturer, kan, dalam supply chain lah. Saya terangkan sikit lah. Ada manufacturer, pengeluar lah. Okay. Pengeluar hantar kepada dealer. Dealer. Hantar kepada dealer. Dealer ni contohnya, saya bagi Samsung lah. Samsung, senang Samsung. Samsung, kilang Samsung, dia ada produk Samsung, dia buat laptop ke, dia buat telefon ke, dia buat macam-macam lah barang-barang elektronik seperti ais ke, TV ke contohnya. Okay. So dia produce barang-barang ni dan dia hantar kepada dia punya dealer. Dealer tu bukan kedai Samsung dah. Mungkin kedai Sengheng contohnya. Mungkin kedai apa lagi? Dealer barang elektrik yang awak tahu. Kan? Saya ingat Sengheng je. Ada banyak lagi lah company-company elektrik. Itu dia punya dealer. Kan? So dealer ni pula berurusan dengan syarikat Samsung ni dari segi sales company lah. Syarikat jualan Samsung. Maksudnya dealer di bawah syarikat sales company Samsung. Dealer ni bukan syarikat Samsung. Dealer ni awak pun boleh jadi dealer Samsung. Contohnya awak buka satu syarikat kan, barang-barang elektrik. So awak ambil barang daripada Samsung, jadi dealer Samsung, jadi dealer Sony, jadi dealer Huawei, dealer contohnya. Boleh? Boleh faham? Kok memok contohnya kan? Macam-macam. Okay. So dalam operasi logistik ni kena faham tu dia punya jaringan industri tu. Okay, jaringan industri. Boleh? Saya buka slide sekejap. Tapi kalau ada soalan boleh tanya lah. Okay. Yang penting awak faham. Yang faham. Bila faham senang lah nak explain nanti. Jadi okey. So kita tengok sikit tentang sistem pengangkutan transportation. Gelap hujan. Window share. Boleh nampak slide tak? Tak nampak. Tak nampak? Belum lagi, sir. Belum? Belum nampak. Dah nampak? Belum. Dah. Dah kan? Transportation management ada? Dah, sir. Ada lah? Ada, sir. Dua link boleh nampak Ya, sir. Okey. Bagus. Okey, salah satu aktiviti aktiviti logistik adalah transport lah ataupun transportation management, pengurusan pengangkutan. So kalau baca dekat sini, transportation management is a subset of supply chain, subset of logistik lah, yang mana deal dengan planning, execution and optimization of physical movement untuk penghantaran kargo. Okay. The actual physical movement of goods and people between two points. Biasa yang kita bincang ni lebih kepada goods lah. Kalau dalam servis untuk penumpang passenger kan, antara dua tempat antara dua point. Itu definisi yang ringkas lah tentang pengangkutan, semua dah tahu kan. Okay. So yang ni awak bacalah nanti. So transportation management ni can be divided into mode of transport. Mode of transport, jenis-jenis mode pengangkutan, mode of selection, transportation cost, fleet sizing, configuration. Okay.
So yang ni awak akan belajarlah detail nanti dalam integrated transport management nanti. Okey, untuk semester yang akan datang. Okay, ini sebagai pengenalan. Yang penting sebagai asas dalam transportation ada 5 mood. Yang ni untuk asas sebelum belajar kan subjek tentang topik-topik yang lebih detail tentang logistik ni, asas kena faham. Dalam logistik, dalam transportation ada 5 mood. Ini yang basic. Mana-mana company, mana-mana logistik ada 5 mood ni. 5 different type of mode of transportation. So include air, truck ataupun land, pipeline, rail dan water. Yang banyak freight forwarding company biasanya perkhidmatan yang dilakukan adalah melalui air, trucking dan water. Ada yang rail contohnya. Apa itu pipeline? Pipeline ni pipe lah, saluran pipe. Kan biasanya pipeline ni untuk oil and gas lah. Oh, macam natural gas line lah. Ya, biasanya kita tak hantar kontainer melalui pipeline. Biasanya gas lah. Sebab oil and gas pun salah satu industri logistik. Jadi salah satu mode of transport, jenis-jenis transport pengangkutan dalam oil and gas melalui pipeline. Okay, lebih selamat lah. Nanti kita tengok next slide apakah sifat-sifat pengangkutan, transportation attribute. Bagaimana kita nak menentukan jenis pengangkutan apa yang nak digunakan. Okay, so akan ditentukan oleh ciri-ciri sifat-sifat pengangkutan tu. So next slide nanti kita akan tengok. Okay, yang biasanya kalau untuk kargo ni kan menggunakan air mode, jalan udara ataupun water ataupun sea mode lah. Melalui jalan laut ataupun melalui truck dan kereta api. Contoh India kan, India negara yang banyak jaringan kereta api kan. Okay, mungkin salah satu sistem pengangkutan yang banyak digunakan adalah melalui kereta api kan, berbanding dengan trucking. Contohlah saya ambil contoh India. Kan India kan dia punya sistem kereta api kan banyak kan. Okay, contohnya. Boleh, pipeline ni biasanya untuk oil and gas daripada offshore salurkan ke pusat penampisan lah. Contohnya di mana? Di Johor kan. Kita ambil negara kita, awak senang nak faham. Johor mana Johor? Pusat penampisan oil and gas. Pengerang. Pengerang contohnya kan. So daripada offshore kan, daripada pusat apa dia panggil? Pelantar ke kan? Tengah laut tu. So sedut minyak hantar ke Pengerang melalui pipeline. Kan kita tak hantar melalui truck, tak hantar melalui water. Ada juga yang menggunakan tanker. Okey, kan menggunakan tanker, tapi dari segi transport attribute, dari segi capacity, pipeline lagi bagus lah. Dari segi safety semua. Dari segi capability. Nanti kita akan tengok dia punya sifat-sifat dia. Okey. So yang ni basic ni. Basic ni kena faham lah. So kalau dari segi yang minggu lepas kita bincang tentang selection of location tu, so awak kena judge lah kan. Kalau nak pilih lokasi untuk membuat pusat logistik ke, membuat pusat pengeluaran ke, so biasanya kan awak kena tengok kawasan tu jenis mode transport yang macam mana yang biasa digunakan. Itu akan menentukan. Okay, boleh. Ini basic. Basic dalam logistik kena faham ada 5 mode of transportation. Sir, Ya. kenapa dalam buku ada 3? Bagus soalan. Kan kenapa dalam buku ada 3? So yang 2 lagi tu dia sorok. Dia apa? Sembunyikan. Cuba cari yang 2 lagi tu di mana? Dekat land kan? Kalau awak tengok dia ada carriage of cargo by air, itu air mode lah. Carriage of cargo by sea, siapa ada buku lah, siapa ada kitab. Kitab penting. Anak kunci syurga, kitab. Carriage of cargo by sea.
Okey, Carriage of cargo by land. Land tu ada 3. Maksudnya rail, pipeline dan truck dia combine jadi land melalui jalan darat. Okey. Terima kasih. Okey. Baguslah kan? Kalau kita confused dan kita tanya. Okey. So ada mood ada 5 ingat. 5 mode of transportation. Ini penting ni kena faham ni. Okey, kena faham. Nanti setiap mood tu kita akan bincang satu-satu lah. Ini secara general dulu ini saya kata tadi. The attractiveness of a mood depend on the following attribute. Maksudnya awak nak pilih mana? Nak pilih mood truck, mood kereta api, mood jalan laut, mood jalan darat. Pipeline ni biasanya oil and gas lah. Okay. So boleh ke pipeline? So ada 6 berapa 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ciri-ciri sifat-sifat pengangkutan yang biasa yang untuk menentukan pemilihan mood transport yang jenis macam mana. Okay. So pertama kena tengok dari segi kos. Okay. Antara 5 mood tadi, mana kos yang paling tinggi? Kan? So kena ingat dalam mana-mana bisnes kan, kalau yang biasanya kan mana-mana jenis perniagaan pun mereka akan yang perlu diberi perhatian adalah kos lah. Betul tak? Kos. Okay. Kos. Kalau mahal, pilih yang murah. Ada lagi murah, pilih murah lagi. Okay. Dari segi kos kena tengok. Antara air mood dan sea mood, mana kos yang paling tinggi? Betul tak? Okay. Kan? So buat apa bayar harga yang tinggi? Kan? Kalau kita ada pilihan untuk kan menggunakan jenis perkhidmatan ataupun mood pengangkutan yang murah. Betul tak? Kenapa bayar lebih? Pernah dengar kan? Pernah? Tak pernah dengar? Kenapa bayar lebih? Nah, Dengar kat mana? DIY. Kan? My day DIY tu betul lah. Tapi kalau kita tengok itu dari sudut retail lah. Kan? Kalau dari sudut logistik, kenapa bayar lebih? Trivago contohnya kan? So, kena compare price lah. So yang kedua speed. Kena tengok siapa yang cepat. Kan? Speed penting juga. Okay? Speed. Okay? Kalau benda tu urgent, nak hantar by sea ke by air contohnya. By air lebih cepat. You decide based on, kena decide ikut kepada attribute ni 6 ni. Pemilihan jenis-jenis mood pengangkutan tu kan kena berdasarkan kepada 6 jenis sifat-sifat pengangkutan ni. Kan? Contohnya awak kan bekerja dalam satu syarikat logistik dan company awak dapat satu customer tu baru datang nak invest di Malaysia. Dia minta syarikat awak cari satu tempat yang sesuai. Jadi company awak lantik awak sebagai operation manager lah, pengurus eksekutif ke contohnya, pegawai yang in charge untuk mencari lokasi untuk customer tu. Jadi awak kena ambil kira ni lah sebenarnya 4 kriteria tadi kan. So dalam 4 kriteria tu ada price ataupun cost kan, logistik cost. Logistik cost ni dari segi transport kena ambil kira. Betul? Kena ambil kira 6 ni, nak pilih 5, nak pilih jenis-jenis mood macam mana, kena tengok kepada 6 attribute 6 sifat-sifat pengangkutan. Kena tengok cost yang paling murah, speed laju. Tapi kalau speed laju tapi cost tinggi, perlu ke tak perlu kena tengok juga. Dari segi reliability ataupun dependability kan, safety macam mana kan. So dari segi capability kan, kemampuan dia macam mana, capacity muatan dia
Kan? Muatan. Logistik kena ambil kira ni dari segi muatan. Okay. So dari segi flexibility, yang mana lebih fleksibel contohnya. Antara 5 mood tu mana lebih fleksibel. Kan? Tengok pada jenis-jenis perkhidmatan lah. Boleh? So kena ingat ni. Kena ingat ni 6 transportation attribute ni. So yang ni akan menentukan pemilihan mode of transport. Nak guna mode yang macam mana. Okay. So kena berdasarkan kepada ada berapa jenis ni? 6 lah. 6. Ada 6 transportation attribute. Boleh? Contoh ini metrik lah. Ini metrik. Contohnya ada 5 mode ni. Rail, truck, kan, yang by water ataupun by sea, by pipeline ataupun by air. Kalau speed, yang mana paling laju? Of course air lah, betul tak? Tapi kalau tengok cost, okay, ini dia bagi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 6 lah, satu lagi cost tak masuk ni. Kan, cost. Availability, okay, available. Truck lah. Nombor 1. Road is the best since they can drive from origin to destination. Dari segi fleksibel lah. Flexibility, road lebih fleksibel, senang. Boleh buat door to door service. Kereta api boleh hantar rumah ke rumah? Tak boleh. Betul tak? Kan? Pipeline tak boleh. Pipeline, ini metrik. Contoh awak ada cost satu lagi tak masuk dalam ni. Kalau dependability, kan? So lebih selamat, safety, pipeline lah. Kalau hantar melalui pipeline, betul tak? Dari segi safety sangat tinggi lah. Tapi biasanya ni untuk oil and gas lah. Ini contoh diagram. Dari segi capability, antara 5 ni, yang mana yang lebih, kan? So water by sea, vessel, by liner, kan? Shipping line company, kapal, vessel besar kan? Maersk Line Company contohnya. Kapal kargo, kan? Lebih capability. Frequency, kan? Okay. Dan cost ada ni, 6 ni. Cost, fleksibel. So ini contoh metrik. So boleh tengok macam ni. Kena adjust lah. Nak guna mood of, kan? Mood pengangkutan yang macam mana. Berdasarkan kepada 6 sifat-sifat pengangkutan. Jadi kena buat pemilihan lah, kena buat adjustment lah. Okay, boleh. Dan seterusnya ini adalah benefit of transport lah. Ada dari segi visibility, dari segi inventory flow, awak baca lah ini sustainability, customer satisfaction, ini benefit of transport. Okay, so itu introduction of transport. Yang penting ni 5 mode of transport dan transportation attribute. Ada 6 attribute ni, 6 sifat-sifat pengangkutan untuk membuat pilihan nak gunakan mood apa, mood pengangkutan mana, pengangkutan udara ke, jalan darat melalui truck ke, pipeline ke, kereta api rail ke, ataupun by sea lah. So berdasarkan kepada 6 sifat ni. Boleh? Ini yang ni kena faham, 2 ni penting. Yang lain ni pengenalan lah, konsep. Okay? Boleh? Ada soalan? Okey, senyap ya? Ke kalian terputus? Boleh faham ya? So awak kena yang Ada lagi saya faham. okay, untuk Boleh, pengenalan dalam sistem pengangkutan ni, awak kena faham 5 jenis mode pengangkutan tu dan apakah sifat-sifat pengangkutan tu untuk membuat pilihan bagi 5 jenis ataupun 5 mode pengangkutan tu.
Saya nak tanya, Boleh ni Yang Hong. apa beza capability dengan capacity? Capability dengan capacity. Capacity ni muatan. Berapa banyak boleh muat. Capability ni kemampuan lah. Dia sama macam kekuatan lah. So contohnya kan, dia bagi sifat mana tadi? Dia bagi metrik ni kan. Oh tak ada dah kan. Sekejap saya tunjuk. Boleh nampak slide? Boleh. Boleh, sir. Boleh, boleh. Sekejap, mana satu lagi? Contoh awak tengok slide ni. Kan, yang ni kan? Metrik ni. Ada tak? Ini tahu tak ada capacity sini tak ada kan? Ada capability. Capacity ni muatan lah. Antara 5 mood ni mana yang paling banyak sekali? Antara kereta api, truk, kapal kargo, kan? Pipeline dan udara. So dari segi capacity, nombor 1 sekali vessel lah, kapal kargo. Okay. Mungkin boleh muat sampai 20,000 TEUs. Sekali belayar dia boleh bawa 20,000 TEUs. Maksudnya 20,000 kontainer yang saiz 20 kaki. Dari segi capacity besar. Kan? Okay. Itu dia punya pilihan nombor 1 dia tulis kat sini. Capability. Capacity lah, capacity. Dari segi capability, kemampuan dia pun besar. So vessel yang lebih capable lah daripada truk contohnya. Truk mungkin satu lori boleh bawa satu kontainer je. Boleh faham? Faham, sir. Okey Boleh? Ada soalan lain? Sekarang tak ada, sir. Okey. Itu awak contohnya awak adjust lah dari segi kos mana yang murah kan. Tapi kalau benda tu urgent, nak cepat, kadang kena hantar juga yang melalui sistem jenis pengangkutan yang mahal sebab urgent kan contohnya. Tapi kita bincang ni ikut yang normal punya condition. Kadang-kadang yang biasa-biasa. Okay, bukannya urgent. Okay. So untuk pengenalan ni awak faham ada 5 mood pengangkutan dalam sistem logistik ni. Dan untuk membuat pilihan kepada 5 mood ni, so kena refer kepada 6 attribute, 6 sifat-sifat pengangkutan tadi. Dari segi cost, speed, flexibility, kan, reliability, capability dan capacity. Kena tengoklah sebab logistik ni dia punya objektif dia untuk mengurangkan kos relate dengan 6 objektif logistik tu. Kan? Okay? Untuk kurangkan kos dan untuk bagi customer satisfaction, customer happy. Dia punya servis bagus. Okay? Jadi kena berdasarkan kepada 6 sifat-sifat pengangkutan tadi. Transportation attribute. Boleh? Boleh, sir. Ada soalan? Boleh Okey, kalau tak ada soalan kita proceed je. Untuk yang next adalah kita tengok dari segi land transport. Maksudnya land transport ni siapa tanya tadi kan? So meliputi rail, pipe dan trucking lah.
Ini untuk just for your information. Ini senang je nak faham. Okay, nanti kita tengok saya share. Okay, boleh nampak slide? Boleh Nampak. Okay. So untuk sistem pengangkutan kena faham sekali lagi saya ulang 5 mood. Ingat ada 5 mood. Okay. Kena boleh explain awak biar dapat explain 5 mood tu, dan pemilihan mood tu berdasarkan pada 6 attribute tadi. Sifat-sifat pengangkutan tu. Okay. Ini contohlah ini contoh. Ini banyak kepada contoh lah. Banyak kepada contoh. Senang je nak faham yang ni. Okay. So ini carriage of cargo ataupun mode transport mode melalui land, by land. By land ni pecah kepada 3 lah. Ada yang kereta api, ada yang pipeline macam ni, dan ada yang melalui truck contohnya. Okay. So learning outcomes, you able to explain pipeline, truck, rail operation, discuss the advantage and disadvantage of transport mode. Advantage, disadvantage ni boleh relate kaitkan dengan yang 6 transport attribute tadi lah, sifat-sifat pengangkutan tadi. Okay. Explain the transport economic driver contohnya. Kan, ini history lah. Ini history. Tapi kalau kita tengok dalam jenis-jenis land sistem pengangkutan sekarang disebabkan oleh, kita tengoklah trend sekarang e-commerce, online business. So selain daripada air freight service contohnya macam sea freight, air freight, freight forwarding, freight forwarding service tu. So satu lagi yang sekarang ni dari segi transport, land transport yang sedang meningkat lah, sedang meningkat sekarang. Kita tengok land last mile delivery tu. Contohnya sekarang banyak buat online food delivery. Itu pun salah satu logistik punya transport mode tu. Kan hantar melalui motosikal, kita Grab food lah, macam-macam food. Betul tak? Panda food lah, kan? Food panda. Betul tak? Grab food banyak sekarang. Itu pun jenis sistem pengangkutan darat juga, ataupun dalam player kita panggil dalam scope of land last mile delivery melalui sistem pengangkutan jalan darat. In Malaysia, we can also foresee the same trend because trucking offer the best door-to-door service with the least hassle. Okay, so sekarang ni kita tengok selain daripada door-to-door service yang ni lah, yang online delivery ni. So mode ada 3, kereta api. Okay, kereta api ni biasalah, KTMB, dan sekarang ni high speed rail contohnya, kan, Singapore to Kuala Lumpur. Itu antara penting tu. ECRL contohnya, kan, East Coast Railway tu. Okay. Dan meliputi goods, cargo ataupun passenger lah. Okay. Ini contoh-contoh. Okay. Ini contoh. Kalau ini untuk passenger biasa. Kalau untuk cargo macam ni, ada daripada, kan, kalau kita tengok di pantai barat yang daripada nak pergi ke Port Klang tu, dia menggunakan jalan kereta api macam menggunakan barang-barang ni. Ini mungkin oil and gas ke contohnya. Jenis-jenis sistem rail.
Okey. Ini contoh yang biasa menggunakan kereta api kalau di negara kita lah. Kan, Simi kan, macam-macam lah. Okey. Contoh. Advantage dia cheap dari segi kos. Kalau menggunakan kereta api lebih jimat lah. Lebih murah kan dari segi kos. Kan, rail, lokomotif can carry up to 80 kan TEUs. TEUs ni kena ingat ni, apa TEUs ni? Siapa tahu? Kan, unit container. Kalau T ni maksudnya 20. Kalau dikata 80 FEUs maksudnya F tu apa dia? F. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? 20 sen. Bagi nombor akaun, saya masuk 20 sen. F tu 40. 40 kaki. So ingat, ini benda-benda yang secara general dalam logistik kena tahulah. So unit of container ni yang standard container ada saiz 20 kaki dan ada saiz 40 kaki. Ada 48 kaki, 41 kaki, 42 kaki, 44 kaki. Kan? Ini yang biasa digunakan dalam export import 20 kaki dan 40 kaki. Standard. T ni kalau awak tengok dia tulis TEUs, maksudnya T ni 20 kaki. Container size 20. Panjang dia 20 kaki. Kalau awak tengok dia tulis kalau 80 TEUs, kalau FEU berapa? Test matematik sikit. Kan, diamnya. Benar tak? T ni 20. Maksudnya container size 20 kaki. Ada 80 container size 20 kaki. 80 TEUs. Kalau kita nak convert dalam 40 FEUs, 40 equivalent unit, 40 lah. Sebab satu container 40 kaki tu kalau kita convert kepada 20 kaki, dia 20 unit lah. Kan? Kalau F tu 40 maksudnya. Kan? Container yang besar 40 kaki. Ada lagi container size macam-macam lah. Ikut kepada kesesuaian lah. Biasanya kargo menggunakan size 40 kaki. 40 FEUs. Biasanya awak akan jumpa TEUs ataupun FEUs. T ni ingat 20. F tu adalah 40. 40 dan 20. Size container. Unit of container. Okay. If compared to haulage, we looking for the service of up to 40 haulage movement. Okay. Boleh? Faham ni? If compared to haulage, we looking for the service of up to 40 haulage movement. Kan? Haulage ni maksudnya truck lah. Kan? Truck. Kan? Pernah tengok kan truck kan? Truck biasa dia bawa yang size 40 kaki. Sebab ini 20 kaki. Jadi kalau menggunakan truck, maksudnya menggunakan 40 truck lah. Kalau kereta api 80. Okey? Boleh faham? Boleh faham? Ini comparison lah, perbandingan . Boleh? Feed rate, kereta api feed rate. Okey? Kalau tak faham tanya, boleh faham? Boleh. Ini adalah advantage, disadvantage dia apa. Disadvantage of using rail service ni kan, single tracking may cause cargo delay. Yalah kalau kan ada apa-apa yang berlaku, dia satu lane je, satu jalan je, betul tak? Okay, so dia tak boleh door to door service kereta api ni biasanya. Okay, dan government red tape, unreliable service contohnya. Kereta api, betul tak? Unreliable. Tak boleh suka-suka hati je nak berhenti mana-mana, tak boleh. Sebab dia kena berhenti di stesen. Kalau truck tak apa.
Betul tak? Ini saya rasa awak faham lah. Ke tak faham? Boleh faham kan yang ni kan? Dari segi advantage. Okay. Kena refer kepada rujuk kepada transportation attribute tadi lah. Oh, nak tanya. Ah. Apa itu government red tape? Government red tape. Ini lebih kepada macam authority kan. Macam red tape ni apa tu? Macam mana nak cakap So biasanya kita banyak prosedur lah kan. Macam tu. Kita berurusan dengan, contohnya awak berurusan dengan custom lah kan. Dengan authority punya kereta api ke contohnya. Dari segi pengurusan lah, dari segi governance lah, dari segi governance. Okay. Banyak prosedur. Orang ni kan, sekejap pergi sini, sekejap pergi sini. Contoh awak pernah kan, contoh kita pergi mana-mana counter lah. Ini bukan nak kata kita punya servis tak bagus. Nak bagi contoh banyak red tape. Contoh contoh kita nak bagi contoh macam mana. Contoh nak renew license ke contohnya kan. Kita pergi dekat JBJ. JBJ kata, oh ini tak boleh, awak kena pergi ke Puspakon dulu. Betul tak? Pergi Puspakon, dia kata, oh ini tak boleh ni. Awak kena pergi ke, kan? Maksudnya itu red tape. Jangan translate secara direct. Kan? Maksudnya dari segi prosedur tu banyak, nak cakap macam mana? Boleh faham tak saya? Apa dia? Ya. Itu saya cuba cari tadi satu ayat yang kan, maksudnya dari segi kerenah birokrasi. Okey. Boleh faham? Tapi ini jaranglah berlaku kan, jarang berlaku. Sekarang kita dah okey dah. Okey. Contohlah contoh. Boleh faham Apa tolong jawab tadi? Tu boleh bagi bonus. Yang kedua, Sir, macam terlalu banyak prosedur. apa dia? Tadi tu government red tape. Macam terlalu banyak prosedur kan? Macam itulah. Banyak kerana birokrasi, banyak prosedur. Pergi sana, sepatutnya sekarang, tapi sekarang tak. Saya rasa kurang dah sebab kita zaman IT sekarang, betul tak? Semua dah internet, digitalization, semua sekarang dah okey dah. Itu jarang lah ini sekarang ni, tapi dia tulislah disadvantage. Okey. Sekarang dah okey dah. Dan pipeline, okey. Kan pipeline ni dia tak berhenti, betul tak? Kan 24 jam, 7 hari seminggu. Betul tak? Pipeline. Kalau menggunakan pipeline lah. Tapi biasa lebih kepada oil and gas lah. For main commodity, mainly transport by pipeline, oil and gas, water, palm oil contohnya. Okay. Benda yang cair lah kan, melalui pipeline. Ini contoh lah. Dari segi attribute dia, dan ini mode of transportation. Kalau cost yang by air lah paling tinggi. Kan? Paling cepat frekuensi pun air juga. Betul tak? Time speed pun air juga. Betul tak? Okay. Ini contoh dia bagi. Comparison between transport mode by cost and operating performance criteria. Okay. So kena faham lah. Awak esok kalau kan dah bekerja dalam sektor bidang logistik ni, so untuk buat selection nak gunakan mood apa? Mood yang mana untuk proses nak hantar kargo ataupun delivery. So kena decide lah. Terutama sekali cost lah. Yang paling penting kena tengok cost. Okay. Kalau tak urgent, normal case, just hantar by sea lah. Kalau urgent, abnormal case, hantar by air. Senang je, simple kan? Okay.
Kalau nak buat door to door service, hantar dengan truck. Kan? Kalau buat contohnya kan motorcycle ke contohnya. Okay. Van ke contohnya. Kan? You just lah. Okay. Sekarang kan banyak online. Betul tak? Parcel kecil je. Takkan nak hantar dengan container. Betul tak? Just hantar dengan van. Contohnya. Itu contoh. Okay. Boleh? Ini truck. Truck the most convenient lah. The most convenient mode of transport that is normally used for door-to-door service. Truck biasanya dia lebih fleksibel kan, dia boleh berhenti di mana-mana. Nak minum kopi sekejap pun berhenti dekat kedai kopi. Kan? Contohnya lebih fleksibel. Okay? Nak buat door-to-door service tak ada masalah. In Malaysia, any company waiting to operate trucking service must be ini dia punya prosedur lah, kena ada license. Okay. Ini Puspakom semua ni. Okay. Ini yang red tape tu, kerana birokrasi. Tapi sekarang kita dah sistem kan, menggunakan banyak teknologi dah mungkin kurang lah dari segi red tape ni. Semua dah online sekarang, betul tak? So, tak payah bawa dokumen dah. Semua dah ada dalam sistem. Boleh? Ni advantage and disadvantage of using truck. Banyak advantage daripada disadvantage lah. Okay. Convenient, accessible, driver can plan their journey. Truck also can use for cross border, contoh Malaysia Thailand, Malaysia Singapore contohnya, Malaysia Vietnam ke contohnya. Okay, truck. Disadvantage dia senang orang nak curi lah, hijack. Betul tak? Itu disadvantage lah. Okay. Kan, cause a lot of road damage due to weight is carry contohnya. Okay. Ini contoh. Awak boleh bagilah contoh apa-apa yang sesuai. Okay. Boleh. Trucking operation. Ini dalam truck boleh membuat ni servis melalui truck ataupun trucking operation. Boleh buat haulage company. Haulage apa haulage? Haulage is the business whereby a prime mover will transport from the customer place to the port or vice versa. Apa dia? Apa dia haulage? Container. Yes. Container sir, container. Prime mover apa prime mover? Jangan sebut Optimus Prime. Optimus Prime apa Optimus Prime? Dia hampir sama dengan Optimus Prime lah. Tahu Optimus Prime apa? Transformer. Prime mover? Kan kadang-kadang Optimus Prime kan dia menyamar jadi prime mover, betul? Dia menyamar jadi apa? Truck tu? Penghantaran utama. Penghantar sir. Kan awak tengok Transformer kan, cerita Transformer. Optimus Prime kan. Saya nak bagi awak senang faham je ni. Biar ingat terus kan. Kadang-kadang kan Optimus Prime kan dia menyamar jadi truck, kepala lori je kan. Ya. Betul sir. Betul? Betul. Yang tu lah kita panggil prime mover. Yes, kepala lori lah kita panggil prime mover. Lain kali awak ingat, awak tengok Transformer je, ini prime mover. Okay, boleh ingat? Kan? Okay. Optimus Prime kan dia kadang dia tukar color biru, betul tak? Kan? Yang kepala lori color biru tu kan, warna biru tu kan? Okay, kalau dalam logistik, kepala lori tu kita panggil prime mover. Sebab kepala lori tu yang akan tarik kontainer. Pernah tengok kan? Pernah sir, pernah. Itu kita panggil prime mover. Okay. Tapi dalam logistik service, prime mover tarik kontainer kita panggil haulage service ataupun haulier company.
Okay, haulage. Haul kan, transport. Haulage ni bawa container. Sama ada empty container ataupun load container. Nak loaded container. Boleh. So kalau awak tengok cerita transformer nanti, tengok prime, Optimus Prime tu, awak ingat ini prime mover. Boleh Boleh sir. Okay. Di Malaysia ni kalau untuk haulage operation service ni bermula tahun 70-an. Okay. Awak pun boleh. Siapa ada lesen E? Siapa ada lesen E? Full. Dia panggil apa? Lesen GDL. Bukan GDL. GDL ni untuk bawa lori roti gardenia boleh lah, kena ada GDL. Siapa ada lesen besar? Dia panggil lesen besar lah, lesen full. Maksudnya Tak ada. lesen kereta, lesen apa? Kita apa? Kelas Lesen kita kelas D atau D. kelas DA. D kalau kereta, D kalau motosikal, B. Kalau awak nak bawa prime mover ni, awak kena ada lesen apa? Lesen E ke apa? Tengoklah belakang lesen awak tu. Ada B, D, F kan? Ada. Jadi tak ikut kelas. Kita kan nak buat motosikal kena kita ada kelas B kan? B2. Kalau nak bawa kereta kita ada kelas D, betul? Kalau nak bawa prime mover ni, saya ni lesen yang paling besar sekali, lesen E ke apa? E full ke apa? Awak tengok belakang lesen kita tu ada. E full sir, E full. E full. Jadi awak nak buat prime mover, lesen D tak boleh tau. Lesen kereta tak boleh buat prime mover. Nak buat prime mover kena ada lesen E full. Jadi awak sekarang kan untuk E-full, sir. E-full. Sekarang kan banyak kita nak kena bersaing, betul tak? Dan awak boleh walaupun awak ada ijazah dalam bidang logistik, tapi awak boleh bawa prime mover. Ambil lesen, sekarang 4 tahun belajar kan? So, bila awak dah habis belajar 4 tahun ni, awak ada lesen E-full, kan awak boleh apply bawa container. Ni awak boleh container ni, container haulage ni. Awak boleh bawa prime mover. Ini gaji besar ni. Boleh sir, boleh. Gaji ni pun 3-4 ribu sebulan ni. Tengok commission lah. Kalau awak banyak trip dan banyak income lah. Kalau cross border bawa pergi sampai Thailand, sampai Filipin tak boleh. Laut kan, sampai Vietnam. Okay, so itu antara apa tu? Kelebihan lah. Orang lain tak ada lesen, awak ada lesen. Jadi dan itu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang untuk kerja dalam logistik selain daripada ada CILT. So dia pun nak tengok ada lesen prime mover contohnya. Antara kelebihan. Ataupun awak ada lesen forklift contohnya. Lesen forklift pun penting juga. Kan? Walaupun awak sebagai management kan, sebagai executive manager, tapi awak ada lesen forklift, awak ada lesen boleh bawa prime mover, itu ada satu kelebihan lah. Kan? Sebab sekarang ramai orang nak bekerja. So kita tengok yang mana yang lebih ada segi advantage lah. Itu memberi kelebihan advantage kepada awak. Jadi boleh apply lesen E, boleh ambil lesen E. Dan nanti habis belajar boleh bawa prime mover. Kan, gaji 3-4 ribu, 5-6 ribu sebulan. Okay. Bawa truck ke? Bawa prime mover, boleh? Kan? Bawa prime mover. Kan? Boleh? Ini betul ni saya cakap ni. Pengalaman lah. Kan? Boleh? Memanglah lesen E tu mahal, tapi yalah buat sikit-sikit lah. Ambil lesen, bawa prime mover. Sekarang kita, kalau saya tengok dalam ni pun, dalam kita punya logistik industri, dalam ekonomi kita sekarang lah, untuk logistik industri kita kekurangan
Ni pemandu prime mover ni, driver ni. Okay. Padahal ini dia ada short term, ada long term lah. Kalau nak buat long haul ataupun short haul lah. Yalah. Lori tu. Kepala lori tu awak bawa. Kan dia punya ekor tu boleh bawa kontainer, macam-macam kontainer lah sebab dia boleh detach lah benda tu. Kalau di pantai barat siapa duduk KL tu hari-hari boleh tengok kan selisih dekat highway tu. Kalau Kota Baru ni jarang-jarang seminggu sekali boleh tengok. Bukannya semua untuk lelaki, perempuan pun boleh. Kan? Okey, perempuan pun boleh. Sekarang lori semua dah kan advance dah, semua menggunakan apa ni, power steering semua sekali. Okey. Boleh, tak ada masalah. Ini satu peluang, satu orang kata apa? Satu bidang yang tak ramai orang nak bekerja. Jadi kita kekurangan pemandu prime mover. Okey. Jadi sebelum syarikat-syarikat ambil driver daripada Bangladesh, daripada Indonesia, daripada kan negara-negara luar, so baik kita orang Malaysia kan yang pelajar-pelajar kan macam awak semua ni bila habis belajar kan jadi driver prime mover. Ini satu pekerjaan yang bagus sebenarnya dan income pun sangat bagus. Boleh dapat ni 5-6 ribu sebulan. Okey. Boleh. Panjang cerita kat sini kan. Ini nak buka peluang lah, tengok awak boleh tengok peluang. Dah lama dah. Okey. Kalau siapa ada modal besar tu bolehlah nak buka company, haulage company. Okey, boleh beli lori banyak. This type of operation will involve a prime mover or traction unit lah. Which will have a trailer unit whereby a container is loaded. Kan, trailer ni tempat letak container lah. Okay. Prime mover ni kepala lori tu. Tempat letak kontainer untuk lori tarik tu kita panggil trailer. Dan kontainer lah. Ada 3 benda lah. Ada kontainer, ada trailer dan ada prime mover. Okay. Ni saya kata tadi. Ni 20 footer or 1 unit of 40 footer. Ini size kontainer. Okay. Ini kena tengok gambar lah contoh. Trailer tu dia panggil juga sebagai chassis lah. Chassis. Okay. Benda nampak macam basic. Tapi kena tahu ni kena tahu. Awak Google lah tengok Google tengok prime mover macam mana, trailer macam mana, container macam mana. Okay. Dan boleh buat juga operation untuk conventional trucking. Conventional trucking ni macam ni lah, box truck, flatbed truck. Macam kita sekarang lah, awak tengok selalu post Malaysia lah, JNT lah datang hantar parcel tu. Okay. Macam tu lah, ada 1 tan, 3 tan, 8 tan contohnya. Okay. Ada yang side curtain, 40 footer, 20 footer truck, bonded truck. Bonded truck apa bonded truck? Semua ni pernah tengok kan? Awak pernah tengok. Bonded truck ni yang register dengan custom. Okay, bonded truck. Maksudnya truck berlesen lah. Truck berlesen. This truck type is registered with Royal Malaysia Custom. Each truck is assigned to a certain amount of custom bond. With the bond, the truck can transport bonded cargo throughout non-bonded area, provide the cargo is locked and sealed. So bonded truck ni dia tak boleh buka tepi jalan, tak boleh, dia kena buka di stesen lah. Dan custom saja yang boleh check. Okay, bonded truck. Ni contoh. Ni contoh. Ni contoh-contoh. Gambar lah. Senang nak tengok. Ni apa ni? Side loading. Okay. Ini contoh truck lah. Ni prime mover, ingat ni. Ni prime mover. Okay. So
bolehlah apply kan e-full tu. Lepas tu bila dah habis belajar nanti apply sebagai pemandu prime mover. Dan ini container. Dan bawah ni tempat letak container dia panggil trailer ataupun chassis. Contoh kan? Ni contoh-contoh truck. Food truck paling senang sekali kan. Food truck pernah tengok kan, orang jual makanan atas truck, lori. Dan transportation economy driven, tengoklah dari segi distance, weight, density. Transportation economy are driven by 7 factor. Distance, transport cost per unit of distance decrease or as distance increase. Maksudnya kan jarak lah, dekat ataupun jauh, yang mana lebih ekonomi. Dari segi weight, density, stability, handling. So bacalah ni jenis-jenis lah contoh. Liability, market. Okay, itu saja untuk land. Rasa hari ni kita bincang tentang land sajalah. So carriage of cargo yang by air mode dan sea mode tu kita bincang minggu depan lah, next week. Boleh ada soalan? So yang ni lebih pada gambar-gambar lah awak tengok. Okay, dan lebih faham. Ada soalan nak tanya? Sekarang mahal lesen e-full. Kan? So mahal lah, memang mahal pun e-full tu, berapa ribu nak ambil kan. Tapi kalau ada lesen tu kan, Lim Chun Hao siap list lah ni kat sini. Betul tak? 1,500, now 1,100, tidak masuk SFT. Lesen E ada lesen motor by BTM. Antara lesen mereka E ada lesen GDL semua sekali kan. Okay. So itu antara advantage lah kalau ada lesen dalam bidang logistik. Macam ada CILT lah, itu dari segi professional cert. Dari segi fizikal awak ada lesen, awak ada apa lagi. Okay. Tapi kalau kan ada duit, then boleh lah. Lesen ni tak rugi, betul tak? Okay. So dia memberi kelebihan lah untuk okay. Maksudnya dalam bidang tu, dalam bidang logistik ni kalau awak ada lesen, awak boleh masuk dalam haulage industry. Kan? Kalau orang tak ada lesen tak boleh. Sebab dia tak boleh buat prime mover. Dia hanya boleh buat mungkin gudang, warehouse service macam tu saja. Dia boleh buat forwarding, planning contohnya. Okay. Boleh, ada soalan? So untuk transport hari ni kita bincang tentang land mode, dan yang sea mode dan air mode kita tengok minggu hadapan. Okay. Yang penting awak faham. Ada soalan nak tanya? Sir. Okay. Yes. Sir. Kalau yang curtain sider and curtain side trailer ni usually bawa apa? Dia biasa bawa barang-barang runcit ke contohnya. Kan? Okay. Yang ni dia biasa bukan untuk export import lah. Export import melalui container. Kalau yang side loading side curtain ni biasanya dia bawa barang yang untuk contohnya ada distributor kan, nak bawa barang-barang runcit ke contohnya. Bawa roti gardenia ke contohnya. Furniture, Okay. sir, furniture. Furniture ke contohnya. Okay, itu antara barang-barang yang menggunakan perkhidmatan side curtain ni. Sebab dia pergi mana-mana tempat dia boleh buka je, turunkan barang tu. Okay. Kalau bonded tak boleh. Bonded kena checkpoint custom. Okay. Boleh Humaira? Okay, boleh. Ya. So sir, apa itu conventional trucks? Macam kecil saja. Conventional truck ni biasanya yang door to door punya delivery lah. Itu conventional truck.
Macam truk Lazada dan Tesco lah. Iyalah. Macam yang awak terima beli online tu kadang pos laju datang kan, van, truck, JNT, itu konvensional. Okay. Okey. Kan, Syazwin Darjit kata ayah dia ada e-full. Bagus lah. Tapi ayah awak yang ada, awak tak ada. Kan, lesen tak boleh pinjam. Awak tak boleh bawa lesen ayah awak, bawa prime mover. Kan, JPJ polis tahan, ini saya ada lesen tapi ayah saya punya, tak boleh. Awak kena ambil yang awak punya lah, apply awak punya. Okey. Tapi kan, awak boleh nampak dah contoh. Okay? Dia ada e-full, dia boleh bawa prime mover. Okey. Jadi awak pun boleh apply. Lesen tak boleh transfer. Okey. Boleh? Tak boleh. Ni siapa ni? Muhammad Faris. Bawa prime mover tak perlu lulusan pun boleh lah, ya? Tak sir, kena ada training sir. Training, yalah. Itu training bila ambil lesen lah. Bila awak dah lulus lesen e-full tu, maksudnya awak dah lepas training lah. Kecuali bila masuk company tu dia akan bagi train lagi lah untuk safety. Untuk safety lah. Tapi dari segi qualification, kelayakan untuk bawa prime mover tu awak dah ada lesen cukup lah. Dan dia akan bagi training lain lah. Macam-macam lah. Lesen forklift pun penting juga. Lesen forklift. Boleh ambil lesen forklift. Itu antara advantage. Okay. Contoh awak pergi interview. Awak masuk 2 orang. Seorang tu dia hanya ada degree in logistik contohnya. Tapi awak ada degree, awak ada CILT, awak ada lesen forklift, awak ada e-full. Rasa-rasa mana yang company tu akan ambil? Kan? Orang nombor 1 ke yang nombor 2? Kan? Nombor 2. Awak pun tahu kan? Nombor 2. Okey, ada soalan? Kan, Ravi dah tolong define tu. Apa dia red tape? Kerana birokrasi. Okey, ada lagi soalan? No sir. Siapa ni? Faris. Faris kata dia pernah bawa reach truck. Faris ada lesen ke? Tak. Tak ada kan? Bawa secara haram. Bawa secara haram lah. Reach truck. So kalau dalam warehouse nak bawa reach truck ni dia hanya bagi yang ada lesen. Macam ada forklift, lesen forklift. Sebab bila berlaku, kalau tak ada lesen, bila berlaku satu-satu kemalangan, so operasi warehouse tu boleh ditutup tu. Kan? So, sebab tu company akan benarkan pekerja yang ada lesen saja. Okay? Kalau syarikat tu kena tutup sebulan warehouse, so awak bayangkanlah operasi macam mana. Customer tak happy lah. Betul? Sebab barang tak boleh nak keluar masuk, deliver keluar masuk. Ataupun ekspor import tergendala. Itu penting. Jadi sementara tu saya akan attendance. Saya akan bagi QR code dan awak scan lah. Tapi kalau ada soalan boleh nak tanya, boleh tanya. Sekejap lah, sementara tu saya bagi QR code sekejap. Ini benda yang basic lah dalam logistik yang awak kena tahu. Tapi antara peluang pekerjaan yang bagus dalam logistik adalah tu tadilah prime mover tadi. Kan? Bawa pemandu driver prime mover tu. Itu pun bagus tu. Kerja senang je. Kan? Bawa truck saja. Truck sekarang semua advance. Semua menggunakan hydraulic, ada aircon semua. Ini L1 kan? 30 hari bulan. So sementara tu kalau ada nampak QR code tu boleh scan lah. Nampak tak QR code?
Belum. Belum. Belum? Belum lagi, sir. Dah, nampak dah? Tak ada sir, tak nampak saya. Nampak, sir. Nampak kan? Nampak dah. Nah, kalau nampak scan untuk ambil attendance. Kalau ada soalan boleh tanya. Jadi untuk hari ni kita bincang introduction of transport. So awak perlu ingat tu mode of transport, 5 mode tu, dan nak buat selection mode tu nak guna mode mana kena based on 6 kriteria transportation attribute tu. Untuk buat pemilihan mode of transport. Itu yang kita bincang tadi. Kemudian kita bincang tentang land mode lah. Land mode ni ada 3, ada trucking, ada railway dan ada pipeline. So minggu depan kita bincang tentang sea mode dan air mode. Okey. Mode pengangkutan jalan laut dan pengangkutan jalan udara.